Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, kita nak share dua kisah yang di-sharekan oleh si A dan juga si B. Senang kita letak nama pun si A, si B macam tu je. Jadi nak ceritanya, dua kisah ni adalah daripada individu yang berlainan. Dan kedua-dua kisah ni melibatkan pengalaman dia ataupun kejadian seram, kejadian misteri yang pernah dia alami di hospital. Tak asing lagi kan? Kalau AA cerita je, hospital. Memang dah tak ada tempat lain kan? Asyik-asyik hospital. Banyak sangat lah tu. Okey, tak payah nak lengahkan masa. Dah sedia? Jom kita mula. Jadi, kisah yang pertama ni, dia bagi tajuk kejadian di hospital pada saat mama dia, ibu kandung dia, meninggal dunia. Jadi, kita bagi nama samaran dia ni sebagai Bainun. So, Bainun pada masa tu berumur 14 tahun. Dan katanya tak sangka pula pada masa tu mama dia kena masuk hospital sebab buah pinggang dia dah rosak dah. Dah tu katanya mama dia ni nak kena tebuk dekat leher sebab doktor nak masukkan wayar. Saya tak pasti sangat, saya tak familiar dengan apa prosedurnya macam mana kalau sakit buah pinggang ni, tapi itulah yang diceritakan. Keadaan hospital masa tu, jenis hospital lama kan, dia agak menyeramkan. So banyak hari jugalah mama dia masuk hospital dan dia nak kena teman mama dia. Dah tu dia cakap bau hanyir hospital ni memang dia rasa tak selesa sangat. Dan yang dia pelik, ada 4 katil tau dalam satu bilik. Yang paling penting, mana-mana pesakit yang masuk je takkan duduk lama situ, mesti meninggal. Jadi seorang demi seorang meninggal. Last kali tinggal mama dia je. So katanya faham-faham je lah kan, kalau tempat yang ada orang meninggal macam tu, kalau malam-malamnya, yelah boleh tahan lah juga dia punya seram tu. Dah tu keadaan bilik yang mama dia duduk tu, katanya kejap-kejap orang sebelah kena life support. Kejap-kejap mesin dia stop. So bunyi mesin tu pun dah seram dah. Pula tu bila ada yang meninggal je, dia akan nampak tau, nurse-nurse ni semua sorong mayat tu keluar daripada bilik, keluar daripada ward tu kan. Lepas tu dia akan gantikan tempat tu dengan pesakit yang baru. So nak dijadikan cerita, bilik sebelah tu katanya ada seorang makcik Cina ni tau. Dia boleh kata uzur sangat lah masa tu. Dah tu mama Bainun ni bagi tahu dia yang kata makcik sebelah tu semalam dia ada datang kat katil mamanya lah. Lepas tu borak-borak macam tu kan. Dan makcik cakap, wah keluar dulu daripada lu. Lepas tu lu pula katanya. Last pada hari tu, pada hari mama dia duduk bercerita tu kan, makcik tu duduk meraung sakit. Dan katanya pada malam semalam tu adalah nurse-nurse ni duduk bercerita ada penampakan kuntilanak di ward bersalin tau. Tambah pula hari ni makcik Cina ni pula duduk meraung, aduh sakit macam tu kan. Katanya dia dengar suara makcik ni duk merayu sakit macam tu kan. Memang seram. Kadang-kadang dia meraung sakit macam tu. Tapi masa tu sebab dia rasa penat sangat, yelah katanya siang dah sekolah dah, malam nak kena jaga mama dia pula. Dan last kali dia tertidur juga. Jadi dalam pukul 1 pagi, 1 lebih macam tu lah, mama dia kejutkan dia sebab katanya nak pergi bilik air. Jadi dia ikutkan je lah, dia bawa mama dia pergi bilik air. Dan katanya untuk pergi ke bilik air tu nak kena lalu dekat beberapa buah bilik. Kiranya nak kena lalu jugalah depan bilik makcik Cina tu. So masa lalu dekat depan bilik makcik Cina tu, sempatlah dia tegur makcik tu tau. Dia tanya, you okay ke nyonya? Lepas tu makcik tu diam je tau. Katanya makcik tu toleh dekat dia pun tak, sahut pun tak. Jadi selesai mama dia dah guna tandas tadi, mama dia cakap dengan dia, kata rasa badan dia tak sedap, rasa macam nak demam je. Dan pada malam tu diorang terlena juga, diorang boleh tidur. Tapi dalam pukul 3 pagi, Bainun ni ada terdengar suara seorang lelaki tau, kecoh macam tu. Rupa-rupanya keluarga makcik Cina tu datang. Rupa-rupanya makcik Cina tu dah meninggal dunia dah. Dan dia ada terdengar lah nurse-nurse dekat situ macam bercakap kan, katanya makcik Cina tadi meninggal dunia pada pukul 1 lebih. Yang diorang ni baru tahu je makcik Cina tu meninggal 1 lebih. Diorang macam terkejut lah kan. Yelah sebab masa nak pergi tandas tu 1 lebih juga. Dan dia tegur tau makcik Cina tu, dia tengah
pandang ke luar tingkap sana kan. So dia macam terfikir, siapa yang dia tegur tadi? Ceng. Pada masa tu dia nampak lah yang anak makcik Cina tadi nangis-nangis. Dan dalam hati dia cakap, ish, dah terkena dah aku ni. Sempat lagi lah Ainun ni dia pergi jenguk bilik sebelah, bilik makcik Cina tu lah. Lepas tu dia nampak yang nurse tengah cabut-cabut wayar. Lepas tu boleh pula nurse tu macam tarik kain yang tutup mayat tu kan. So Ainun yang kat luar ni ternampak muka makcik tu tau. Katanya muka makcik tu gelap je dan matanya ke atas. Lepas dia dah tengok keadaan makcik Cina macam gitu, dia memang terkejut gila. Katanya berderau hati dia. Katanya berdebar-debar hati dia dan dia kaku dekat situ tau. Tak lama lepas tu datang seorang nurse dekat dia. Lepas tu nurse tu cakap yang mama dia tiba-tiba je darahnya drop. Dah tu satu badan mama dia sekarang ni tengah kejang, kena stroke macam tu lah. Dan yang paling penting, mama dia dah tak sedarkan diri dah. Masa tu lah dia kelam kabut. Yelah, mana taknya dia baru je nampak orang lain yang meninggal dunia kan. Sekali mama dia pula dalam keadaan yang macam gitu. Maksudnya dalam keadaan yang kritikal. Dah tu doktor pun bagi tahu, kata degupan jantung mama dia pun dah tak menentu. Kejap darahnya tinggi, kejap drop. Masa tu dalam hati dia memang tak putus-putus doa tau, selamatkanlah mama dia. Dah tu dia pun call lah family dia. Lepas tu datang pula doktor cakap kena prepare. Maksudnya macam jangan berharap sangat kan. Jadi masa tu hati dia hantu, hati dia sedih sangat. Dah tu dia mula bersiasing. Tapi dia macam hilang pertimbangan tau, tak boleh nak terima kenyataan ni. Tak lama lepas tu dia tengok dada mama dia berompak, kejap naik kejap turun, kejap naik kejap turun macam tu kan. Masa tu dia menangis sampaikan sakit kepalanya. Dah tu kakaknya cakap yang kakaknya tengok Ainun ni dah macam orang gila dah. Sebab itulah kakak dia suruh Ainun ni turun ke bawah dulu, cool down, istighfar, ingat Allah kan, tenangkan diri dulu. So Ainun dia ikutkan je, dia turun ke bawah. Tapi pada masa tu kan dah lewat malam, jadi nak beli makan minum pun mana ada kedai yang buka kan. Jadi dia pun pergilah dekat mesin air tu, mesin air gergang tu. Cuma mesin air yang dia pergi ni, kalau nak pergi situ nak kena lalu dekat depan bilik mayat tau. Dan dekat sebelah mesin tu ada kerusi. Jadi dia pun duduklah dekat kerusi tu kan. Tak lama pun dia duduk, terus dia dapat call daripada kakak dia. Kakak dia cakap, mama dah tak ada, kau naik sekarang. Jadi Ainun ni dia diam je. Katanya dia tak nangis, tak apa. Dia jalan terus je tengok depan tau. Tak pasti juga apa yang dia rasa macam tu kan. Mungkin dah terpaksa terima semua suratan ni. Jadi masa dia tengah berjalan, tengok je ke depan kan, jalan-jalan, tiba-tiba je ada seorang nurse ni, dia pakai mask. Lepas tu dia sekatnya Ainun ni. Nurse tu tanya, awak nak tengok mak awak ke? Ikut saya. Ainun pelik tau tengok nurse tu. Yelah, dengan uniformnya memang tak samalah dengan nurse-nurse yang ada dekat atas sana. Ya, uniform tu macam uniform nurse yang lama tu tau. Dia tahu uniform tu sebab masa seminggu lepas dia ada juga duduk situ. Lepas tu dia suka sangat jalan-jalan. Lepas tu turun dari surau, dia suka ke area arcade. So dekat area situ dia sempat tengok gambar-gambar lama. Ya, gambar-gambar lama tu pakaian nurse-nya sebiji macam nurse tu pakai tau. Tapi tak tahu kenapa dia boleh iakan je, dia follow je nurse tu, seolah-olah macam diri dia dah dikawal dah. Jadi masa dia tengah jalan je ikut nurse tadi kan, dia tengok ke kiri, dia tengok ke kanan. Lepas tu dia nampak signboard kata dia tengah berjalan ke arah bilik mayat. Tapi dia jalan, dia ikutkan je. Dan katanya boleh tahan laju jugalah nurse ni jalan. Sampai je dekat lorong bilik mayat, Pak Su dia call. Rupa-rupanya Pak Su dia nampak dia berjalan laju je daripada arah atas sana, dekat koridor tu kan. Ya, Pak Su dia duduk dekat koridor atas sana. Dia nampak lah anak saudara dia tengah jalan laju tu kan. Lepas tu dia call tu. Dah tu Pak Su dia tanya, nak ke mana? Laju je jalan. Lepas tu dia cakap lah nak tengok mama. Dah tu tiba-tiba je line termati tau. Mati dengan sendiri. So masa tu dia berhenti langkah dia. Dia tengok dekat depan bilik tu ada tertulis mayat bukan Islam dan mayat reput. Masa ni dia pandang ke arah nurse tu. Dan nak tahu apa? Dia nampak nurse tu berjalan melepasi dinding tanpa perlu buka pintu tau. Ya Allah, masa tu tak tahulah apa yang dia rasa. Katanya dia terus larikan diri daripada situ. Okey, pengalaman yang kedua, kisah yang kedua ni daripada orang lain tau. Dan kisah ni adalah pengalaman seram daripada Hospital Creek. Okey, kita bagi nama gelaran dia sebagai Zamil. So Zamil ni pada masa tu dia form 5 tau, tahun 2012 katanya. Dan masa tu dia tinggal kat asrama. Yalah, sebab dia belajar dekat teknik Greek, sekolah teknik kan. Dan ada satu hari tu dia kena demam panas. Tu dia pun pergilah check doktor. Dan doktor cakap yang dia suspek denggi. So Zamil tadi pun nak kena tahan dekat ward, dekat Hospital Greek. Jadi sekolah teknik ni
Kalau dulu-dulu zaman belas-belasan tu kan, 2012, 2010 macam tu, mungkin masih ada lagi lah sekolah teknik. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Sekarang ni dah tukar kepada college vocational macam tu kan. Jadi nak ke tak nak, sebab dia dah dalam keadaan macam gitu kan, dia syaki denggi lagi. Tahulah denggi ni bahaya macam mana. So dengan berat hati, dia pun masuklah ke ward. Katanya kalau nak ikutkan hati dia ni, memang tak nak lah masuk ke ward hospital tu. Sebab yelah macam-macam dah dia dah dengar. Cerita seram itu, cerita seram ini, orang itu diganggu, orang ini diganggu, macam tu kan. Jadi katanya dekat seminggu jugalah dia kena stay dalam ward. Sampailah ada satu hari tu, doktor cakap yang demam dia ni dah makin kebah dah. Dan kalau tak ada apa-apa, dia dah boleh balik dah esoknya tu. So Zamil ni pun apa lagi, bukan main happy lagi kan, boleh balik dah. Yelah katanya memang bosan jugalah duduk kat hospital tu, tak ada benda nak buat pun. Buat dia pula cuma dia seorang je yang ada, yang duduk situ. Dan bayangkan ada 6 katil, dah tu dia orang susun 3-3 macam tu, yang mana katil tu semua menghadap antara satu sama lain. Dan sebenarnya dia macam, yelah dia duduk seorang-seorang dalam bilik yang luas tu. So macam dia cuak sendirilah, dia takut sendirilah. Takutnya apa? Kalau dia tidur ni, yelah dia seorang-seorang. Lepas tu terbangun nanti malam-malam, tengah-tengah malam lagi kan, pagi lagi. Sekali tengok ada pula penghuni lain. Itu yang takutnya. Tapi katanya selama dia tinggal dekat hospital tu, alhamdulillah tak kena kacau ke apa. Sampailah malam yang last tu, sebelum dia boleh check out tu kan. Okay, pada malam yang last tu, dia ada rasa macam lain sikit dah. Yelah, selalunya adalah juga nurse ataupun doktor yang jaga dekat kaunter tu kan, malam-malam. Tapi kali ni tak ada tau. So sebenarnya katil dia ni yang paling dekat sekali dengan kaunter. Maksudnya katil dia lah yang paling depan sekali kan. So bila dah tengok keadaan sekeliling, tak ada siapa-siapa pun, nurse pun tak ada, doktor pun tak ada. Lepas tu nak tak nak, yelah nak kena malam juga dekat situ. So dia cakap tak apalah, malam ni je pun dia tidur sini kan, esok dah nak balik dah, check out dah. So dia tidur macam biasa. Tiba-tiba je dia ada dengar bunyi budak menangis tau. Masa tu dia dah cuak dah, dia takut dah. Yelah sebab ward dia tu buat orang dewasa. Dan masa tu dia buat tak dengar je, lepas tu sambung tidur balik kan. Tapi tak tahulah macam mana dia boleh tersedar pula. Dan masa dia buka je mata, dia nampak ada satu makhluk tinggi, hitam legam dan berbulu, tengah berdiri dekat hujung kaki dia tau. Katanya makhluk ni nak kata manusia memang bukanlah, sebab tingginya tu boleh cecah shilling tau. Lepas tu makhluk tu siap membongkok lagi. Dan masa tu, lepas dia dah nampak penampakan tadi, dia terus pejam mata balik. Lepas tu dia baca ayat kursi. Tapi yelah, bila dah nampak penampakan yang menakutkan macam tu, mestilah bacaan ayat kursinya pun berterabur kan. So dia tak nak tengok penampakan tu lagi. Dia pun mengiring dekat sebelah kanan. Lepas tu dia buka mata balik. Dan masa ni dia ternampak pula ada makhluk Allah ni yang berjubah putih, berkopiah, duduk sebelah dia. Sebenarnya dia sendiri pun macam tak sedar tau, sejak bila hamba Allah ni duduk dekat sebelah dia. Yelah, seingat dia tak ada pula nurse ke, doktor lelaki ke yang jaga bahagian ward dia tu. Semuanya nurse perempuan. Jadi bila dia nampak lelaki tadi, lelaki tu pandang ke arah dia dan lelaki tu suruh pejamkan mata. Lepas tu baca Al-Fatihah banyak kali dalam hati. So Zamil tadi pun macam ikutkan je lah, sebab yalah dah takut sangat kan. Dia pun sampai dah tak boleh fikir dah. So dia baca Al-Fatihah dalam hati banyak kali. Dan bila dia sedar je, tengok-tengok dah subuh dah. Dah tu ada nurse yang datang ke tempat dia. Katanya masa tu untuk bagi dia ubat ke macam tu lah. Jadi masa dia bangun tu, dia ternampak ada belalang dekat tirai langsir. So dia fikir, oh mungkin belalang ni macam ada kaitan tak dengan makhluk tu. Yelah, makhluk yang dia nampak yang tinggi lampai tu, tinggi lampai pula. Makhluk yang nampak yang tinggi tu kan. Tapi masa tu dia dah tak kisah dah, sebab yelah dia fikir dia dah boleh balik dah hari ni. Dan pagi tu, dalam pukul 8 pagi, adalah doktor yang datang untuk cek keadaan dia. Lepas tu doktor cakap yang dia nak kena stay dekat ward tu untuk beberapa hari lagi, sebab katanya suhu badan dia naik balik. Ya macam mana tak naik kalau dah nampak benda-benda macam tu kan. Tapi sebab dia dah mengalami peristiwa yang mengerikan macam itu, memang tak nak lah. Dah tak sanggup dah nak kena kacau lagi. So dia cakap dengan doktor, dia minta MC. Lepas tu dia cakap yang dia nak berehat dekat rumah je lah. Nasib baik juga, alhamdulillah lah, nasib baik juga doktor tu bagi tau. Susah juga kan kalau kita cakap-cakap tapi doktor, yelah doktor lagi tahu kan keadaan kita macam mana. Sekali tak bagi ke, esoknya tu datang lagi. Ya Allah, nak kena hadap, naik lagi suhu. Duk repeat benda yang sama je lah. dah habis dah. Kita dah habis dah ni sebenarnya. The end. Okay lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni.
ni saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasalah, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.